mai ke Sabah ni jauh dan tinggalkan Semenanjung. Sedangkan kalau nak seronok, biarlah berceramah, memberi penerangan di sebelah sana. Orang lebih ramai dan keadaan pun dekat sikit. Saya dan kita terpaksa berulang ke negeri ini kerana inilah negeri deposit Barisan Nasional. Artinya menguasai Putrajaya atau tidak pilihan akan datang bergantung kepada saudara di Sabah. Kalau di Semenanjung, hadirin sekalian, terutama di Kelantan, Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan, setengah orang di bandar sekarang ni, Melayu-Melayu bandar, dengar UMNO pun mereka naik geli. Kamu ni parti Pak UMNO. Dengan UMNO pun naik geli, hadirin sekalian. Cuma di sebelah Sabah ni saja dia belum geli. Maka kita datang supaya tuan-tuan juga bila dengar nama UMNO geli, tak lama lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tahu bahawa parti-parti politik di Malaysia kebanyakannya berasaskan kepada kaum. Orang Melayu rata-ratanya berada dalam UMNO dan parti UMNO ditugaskan membela Melayu. Itu pahaman umum, MCA atau di Sabah ni FCA digunakan untuk membela kaum Cina. MIC digunakan untuk membela kaum India. Ini tiga parti utama, termasuklah di sini PBS dan sebagainya. Hadirin sekalian, parti-parti UMNO, MCA, MIC yang berjaya dalam pilihan raya tahun 55 menguasai kerajaan, menggambarkan kepada rakyat bahawa parti mereka parti yang boleh bertolak ansur. Orang Cina boleh menerima UMNO, orang Melayu boleh menerima MIC, MCA. Begitulah juga orang India. Maka setiap kali pilihan raya, parti itu menguasai Semenanjung, dan menguasai Semenanjung seterusnya menguasai Malaysia. Hadirin sekalian, parti yang tidak berjaya memerintah, pengaruh mereka terhad. Parti Islam berkembang di kalangan orang Melayu dan juga orang yang di sekitarnya ada asas agama yang kuat. Negeri yang terdapat pondok-pondok pengajian atau pesantren seperti di Kedah, Kelantan, Terengganu, Utara Perak, rata-ratanya PAS adalah disokong oleh orang Melayu yang beragama Islam. UMNO menggambarkan PAS sebagai parti pelampau, fanatik, parti yang dikatakan fanatik agama, parti yang terkongkong, yang disokong oleh orang-orang Melayu kampung. DAP pula parti disokong oleh orang Cina, walaupun ada orang India menyokong, dilabelkan sebagai parti chauvinis Cina, parti pelampau Cina yang disokong oleh Cina-Cina bandar. Maka hadirin sekalian, bila datang pilihan raya, parti kita PAS dan rakan kita sekarang DAP menang di tempat-tempat tertentu. PAS di sebelah Kelantan, Terengganu dan sedikit di Kedah, DAP di bandar-bandar, termasuklah di bandar Kota Kinabalu, Kuching di sebelah Malaysia Timur ini. Hadirin sekalian, kuat macam mana pun PAS hanya boleh memerintah dua buah negeri, Kelantan dan Terengganu, bergilir ganti atau kedua-duanya sekali. Walaupun
orang Melayu paling ramai menyokong PAS adalah di Kedah. Menurut Pratus, paling kuat orang Melayu menyokong PAS di Kedah. Tetapi Kedah PAS tak boleh memerintah. Paling tinggi kita dapat 12 kerusi sahaja pada tahun 99. Kerana orang bukan Islam amat takut kepada PAS, terutama orang Cina. Melayu pun takut, tambah Cina. Digambarkan kalau PAS memerintah, orang Cina ni kena potong dia punya tu lah. Tak boleh menyambut tahun baru Cina, tak boleh merayakan sebarang perayaan orang-orang Cina. Ini gambaran diberi oleh media UMNO Barisan Nasional, khasnya utusan. Orang Melayu pula amat takut kepada DAP. Kalau DAP menang, DAP ini akan bersatu dengan Singapura, maka orang Melayu akan jadi minoriti. Nasib orang Melayu akan jadi seperti nasib Melayu Singapura. Orang tengok muka Karl Singh, anak lelaki Ram Singh, orang takut. DAP digambarkan parti chauvinis Cina. Kita sendiri tak pernah pergi dengar ceramah DAP. Ada tuan-tuan dulu pergi dengar ceramah DAP? Ada ke tak? Dulu aku pun tak. Maka itulah digambarkan kepada kita. Maka hadirin sekalian, kekallah DAP menang di bandar-bandar, PAS di 2 buah negeri. Selagi orang Cina takut kepada PAS, selagi orang Melayu tak boleh terima DAP, Barisan Nasional akan memerintah ila yaumil qiyamah. Ini saja formula di Malaysia, hadirin sekalian. Artinya, walau buruk macam mana UMNO, ceritalah. Kalau UMNO kalah, apa nak jadi pada orang Melayu? Buruk macam mana MCA, Suelek, ada video ke apa kan? Kalau MCA kalah, naik DAP mampu kita. Inilah peranan dimain oleh Biro Tata Negara, oleh SB, oleh Kebajikan Masyarakat, media milik kerajaan, TV, RTM dan sebagainya. Gambarkan begitu kepada rakyat. Sebab itu isu rasuah, isu penyelewengan, isu pembunuhan, rakyat tak makan. Kenapa? Mereka lebih takut, fear. Kalau barisan kalah, apa nak jadi pada Melayu? Kalau PAS menang, apa nak jadi pada Cina, Iban dan India? Gambaran sebegitu rupa selalunya dalam kursus-kursus BTN digambarkan sebegitu rupa. Ni cikgu-cikgu ni banyak lah ikut BTN tu. Lepas tu menyanyilah jangan bermain api, pakat menangis di tepi lilin, bangang namanya. Hadirin sekalian, inilah BTN punya kursus, hadirin sekalian. Maka buruk macam mana pun, mau tidak mau rakyat memilih UMNO. Buruk macam mana pun rakyat memilih Barisan Nasional. Sampai bila kita nak berkeadaan seperti itu? Sedangkan rasuah makin meningkat, penyelewengan semakin meningkat, jenayah semakin meningkat. Tun Hanif Umar kata Malaysia negara yang tidak selamat lagi untuk didiami. Siapa Tun Hanif Umar? Dia bukan mat yang jual kacang tepi jalan, bukan Leh Bugis. Dia bekas ketua polis negara. Kenapa dia kata begitu? Rumah dia pun kena rompak. Kalau rumah bekas ketua polis negara pencuri masuk, rumah kita ni tak ada satu yang selamat. Betul ke tak? Jenayah yang lain, ada masa saya ulas lagi lah, pembunuhan begitu menjadi-jadi, jenayah begitu menjadi-jadi. Kenapa? Keselamatan negara ditugaskan untuk memerhati politik, bukan melawan jenayah. Ini yang berlaku di negara kita. Betul? Betul. Sehingga suatu ketika dulu, kartun yang disiarkan dalam majalah kartun oleh Zunar dipetik dalam akhbar London. Kartun itu seorang perompak sedang rompak seorang perempuan. Perempuan itu menjerit, "Tolong! Tolong!"
Pompak tu kata, jangan jeritlah malam ni polis tak ada kerana Mat Sabu ceramah. Waktu itu bila saya ceramah, 300 anggota polis kepung tempat ceramah, satu balai. Apa perlu mereka diramai-ramai dikerah ke tempat ceramah, sedangkan jenayah pelaku berlolosan? Baik itu bila kita ambil alih pemerintahan, nanti kita nak susun semula Kementerian Dalam Negeri ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sampai keluar dalam majalah di England kartun itu, mereka tanya, "Bos Muhammad Sabu." Siapa Mat Sabu ni? Saya ingat bila dia ceramah, polis pompak kata, terjadilah polis tak ada mana ni. Sebab pergi jaga tempat ceramah. Hadirin yang dihormati sekalian, maka dalam keadaan sebegitu rupa, pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama, menerokai pakatan politik yang dipanggil tahaluf asiasi. Secara berdepan berbincang, akhirnya sama-sama bersetuju untuk kita zahirkan satu pakatan dengan mengenengahkan kerajaan berkebajikan. Maka hadirin sekalian, pada pilihan raya 2008, peranan yang dimainkan termasuklah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan rakan-rakannya, bersama dengan pimpin PAS dan DAP. Akhirnya kita bersetuju bertanding 1 lawan 1 hadapi Barisan Nasional. Sebelum itu berlaku peristiwa-peristiwa besar di Kuala Lumpur. Para peguam membuat perakan di tengah hujan menuntut keadilan di mahkamah, rule of law ditegakkan. India membuat himpunan Hindraf, yaitu menuntut keadilan sosial kerana orang India berada dalam keadaan yang terlalu miskin. Kita pula menggerakkan satu himpunan besar bersih, 100,000 lebih berpakaian kuning, berlarak di jalan raya, bertemu 3 pemimpin, Anwar Ibrahim, Presiden PAS Haji Murali Awang, Lim Kee Siang, berlarak bersama menuntut supaya pilihan raya yang lebih adil dengan ledakan masyarakat yang sebegitu rupa. Hadirin sekalian, datang pilihan raya tahun 2008, maka 6 buah negeri Barisan Nasional tewas, iaitulah Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan ada 11 kerusi, kita menang 10. Satu kerusi yang PN menang kerana ada pengundi pos 17,000. Itulah dia satu-satunya wakil pos yang berada di Parlimen mewakili wilayah Persekutuan. Undi floor, tobat PN tak menang. Itu di wilayah Persekutuan. Hadirin sekalian, Sabah dan Sarawak menyelamatkan kedudukan Barisan Nasional untuk kita mengambil alih Putrajaya dalam pilihan raya 2008 yang lalu. Hadirin yang dihormati sekalian, isu apa yang selama ini yang menyebabkan rakyat mengundi Barisan Nasional atau UMNO di Semenanjung? Di antaranya ialah isu pembangunan. Sekarang isu pembangunan sudah tidak laku. Di Semenanjung dah tak laku, di Sabah laku lagi. Saya selalu sebut zaman Tun Rapa Baba,